Saya akan membentangkan jawapan bagi latihan 7, soalan 1B. Soalan 1, dapatkan nilai-nilai dan vektor-vektor eigen bagi matriks A yang berikut. Tentukan sama ada A terpenjurukan dan berikan sebabnya. Tuliskan D jika A terpenjurukan. Jadi, yang diberi A adalah 3103. Seterusnya kita akan cari persamaan A tolak lambda I, iaitu jadi 3 tolak lambda, 103 tolak lambda. Jadi seterusnya kita akan cari penentu bagi A tolak lambda I. Jadi 3 tolak lambda darab 3 tolak lambda tolak 1 darab 0. Dan akan dapat lambda kuasa 2 tolak 6 lambda campur 9. Menggunakan persamaan cirian, lambda kuasa 2 tolak 6 lambda campur 9 bersamaan 0. Dan kita akan dapat lambda 1 dan lambda 2 bersamaan 3. Maka nilai eigen adalah 3. Bagi lambda bersamaan 3, kita akan masukkan nilai tersebut dalam persamaan A tolak lambda I dan kita akan dapat 0, 1, 0, 0. Menggunakan persamaan A tolak lambda I darab X vektor bersamaan 0, kita akan dapat 0, 1, 0, 0 darab X1, X2 bersamaan 0, 0. Menggunakan kaedah Gauss-Jordan, kita akan dapat X1 bersama S, X2 bersamaan 0. Iaitu S adalah sebarang nombor nyata. Dari X vektor bersama S0, kita akan keluarkan S tersebut, kita akan dapat S darab 10, iaitu S sebarang nombor nyata. Maka vektor eigen yang sesuai dengan lambda bersamaan 3 adalah X vektor bersamaan 10. 10 adalah asas vektor eigen sepadan dengan lambda 1, lambda 2, iaitu bersamaan 3. Matriks A tidak terperpenjurukan kerana A sekadar mempunyai satu asas vektor eigen. Saya akan menerangkan tentang latihan 8 soalan 1A. Untuk soalan ini, jika A terperpenjurukan, gunakan D untuk mendapatkan nilai A kuasa 7 dan tentukan sama ada matriks A terperpenjurukan berortogon. Diberi A matriks 0110 dan kita akan tentukan sama ada matriks A ini terperpenjurukan ataupun tidak dengan kita cari dahulu nilai eigen. Menggunakan persamaan cirian iaitu penentu A tolak lambda I sama dengan sifar. Lambda I iaitu lambda didapatkan dengan matriks identity dan kemudian A tolak lambda I kita akan dapat negatif lambda 1, 1 negatif lambda. Kemudian kita akan cari penentu untuk A tolak lambda I iaitu penentunya adalah lambda kuasa 2 tolak 1. Menggunakan persamaan cirian, lambda kuasa 2 tolak 1 sama dengan sifar, kita faktorizekan dan kita akan dapat dua nilai lambda iaitu 1 dan negatif 1. Maka nilai lambda ini adalah nilai eigen kita iaitu 1 dan negatif 1. Untuk nilai lambda yang pertama iaitu 1, kita akan menggunakan A tolak lambda I darabkan dengan X sama dengan sifar. Kita akan masukkan nilai lambda kita ini ke dalam A tolak lambda I dan kita akan dapat seperti ini. Kemudian kita akan selesaikan ini menggunakan penghapusan Gauss-Jordan. Dan kita akan dapati pada akhir sekali pemasukan semua sifar pada baris yang paling bawah. Kat sini kita akan dapati S1 tolak S2 sama dengan sifar, maka S1 adalah S2. So S2 kita adalah formula imbang bebas, kita andaikan dia adalah S, maka X1 adalah S, di mana S adalah unsur nombor nyata. X adalah SS, kita keluarkan S dan kita akan dapat X sama dengan 1, 1. Maka vektor eigen yang sepadan dengan lambda sama dengan 1 adalah X sama dengan 1, 1. Untuk lambda yang kedua iaitu negatif 1, kita masukkan nilai tersebut ke dalam A tolak lambda I, kemudian didarabkan dengan X sama dengan sifar. Kemudian kita akan selesaikan menggunakan penghapusan Gauss-Jordan dan kita akan dapati pada baris yang paling bawah adalah masukkan semuanya sifar. Kemudian kita akan dapati X1 adalah negatif X2 sebabkan X2 kita adalah formula bebas juga, so X2 adalah S. So X1 kita adalah negatif S di mana S adalah unsur nombor nyata. So X kita adalah negatif SS, kita keluarkan S dan kita akan dapat X adalah negatif 1, 1. So vektor eigen yang sepadan dengan lambda sama dengan negatif 1 adalah X sama dengan negatif 1, 1. Mengikut teorem 4.6, A terperpenjurukan kerana A mempunyai dua nilai eigen yang berbeza. Seterusnya kita akan dapatkan nilai A kuasa 7 menggunakan D. Disebabkan kita dah tahu A kita adalah terperpenjurukan, maka kita boleh dapatkan matriks D kita dengan hanya memasukkan nilai eigen kita yang pertama dan nilai eigen yang kedua kita.
Dan kemudian kita akan cari pula matriks P menggunakan vektor eigen, iaitu vektor eigen yang pertama adalah P1 dan vektor eigen yang kedua adalah P2. So kita dah masukkan saja vektor lajur P1 dan P2 ke dalam matriks P dan kita akan dapat P kita 1 negatif P1 1 1. Dan kita akan dapatkan sorsangan bagi matriks P. Kemudian kita akan cari A kuasa 7, iaitu menggunakan P didarabkan dengan D kuasa 7 didarabkan dengan sorsangan P. Maka kita just masukkan saja nilai-nilai tersebut dan kita akan peroleh A kuasa 7 kita, iaitu 0 1 1 0. Dan kemudian dalam soalan ada bertanya, adakah matriks A terperpenjulukan berortogon? Okey, kat sini kita akan dapati yang A iaitu 0 1 1 0 juga adalah A transpose. Maka kita boleh katakan yang A adalah simetris. So kita boleh simpulkan A adalah terperpenjulukan berortogon kerana akar secara 4.7 juga benar, iaitu jika A matriks simetris maka A terperpenjulukan berortogon. Saya Nora akan membentangkan latihan 9 soalan 1H. Soalan 1 adalah untuk pertimbangkan penjelmaan berikut dan tentukan sama ada ia penjelmaan linear atau tidak. Seterusnya, jika ia penjelmaan linear, dapatkan inti dan juga julat. Dan akhir sekali, tentukan sama ada ia penjelmaan linear satu ke satu. Soalan H diberi adalah gubahan T3 dengan T4 dan juga gubahan T4 dengan T3. Untuk tunjukkan T3 dan T4 adalah penjelmaan linear, kita menggunakan axiom 1 dan juga 2. Bagi T3, kita melakukan axiom penambahan dan ianya memenuhi axiom penambahan tersebut. Seterusnya, bagi axiom pendaraban skala C, kita dapati T3 tersebut juga memenuhi penutupan terhadap pendaraban skala. Perkara yang sama dilakukan untuk T4, di mana ianya kedua-duanya memenuhi penutupan terhadap penambahan dan juga pendaraban skala. Maka oleh kerana T3 dan T4 mengekalkan penutupan terhadap penambahan dan juga pendaraban skala, maka T3 dan T4 adalah penjelmaan linear. Oleh kerana T3 dan T4 adalah penjelmaan linear, maka gubahan T3 dengan T4 adalah penjelmaan linear. Tetapi gubahan T4 dan T3 bukan penjelmaan linear kerana ruang vektornya adalah berbeza. Oleh kerana hanya gubahan T3 dengan T4 yang merupakan penjelmaan linear, maka kita perlukan fungsi gubahan tersebut untuk dapatkan inti dan juga julat. Di sini, fungsi gubahan bagi T3 dan T4 adalah sama dengan X tambah 1 Px tambah 1, yang juga merupakan Px adalah unsur kepada P1, maka Px adalah sama dengan A tambah Bx. Di mana maka fungsi gubahan T3 dengan T4, A tambah Bx adalah sama dengan X tambah 1 didarabkan dengan A tambah B darab X tambah 1. Kita andaikan fungsi gubahan T3 dengan T4, A tambah Bx adalah sama dengan sifar P2 yang juga sama dengan X tambah 1 darabkan dengan A tambah Bx tambah 1. Di mana X tambah 1 darab A tambah darab Bx tambah 1 ini adalah sama dengan sifar P2 jika A dan B adalah sifar. Maka inti bagi fungsi gubahan T3 dengan T4 adalah sama dengan A tambah Bx yang merupakan unsur kepada P1, di mana AB ini adalah sifar yang juga sama dengan sifar P1. Secara amnya, julat bagi fungsi gubahan T3 dengan T4 adalah W yang merupakan unsur kepada P2, di mana TV sama dengan W dan V merupakan unsur kepada P1. Yang mana W adalah sama dengan W sifar tambah W1X tambah W2X kuasa 2. Kita samakan fungsi W ini dengan fungsi gubahan yang kita dapat tadi, iaitu X tambah 1 darabkan dengan A tambah B darab X tambah 1. Seterusnya kita kembangkan persamaan ini dan kita akan dapat A tambah B tambah A tambah 2BX tambah BX kuasa 2. Seterusnya kita bandingkan persamaan di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Kita akan dapati W sifar adalah sama dengan A tambah B. Seterusnya W1 sama dengan A tambah 2B dan akhir sekali W2 sama dengan B, yang mana kesemua ini adalah merupakan unsur kepada P2. Setelah kita dapatkan persamaan bagi W sifar, W1 dan juga W2, kita dapati di sini B sama dengan W2, maka kita dapat ganti masukkan nilai W2 ke dalam B ini. Dan kita jadikan A sebagai penyebut, maka kita akan dapat A sama dengan W sifar tolak W2 sama dengan W1 tolak 2W2. Kita samakan A tersebut, maka kita akan dapat W sifar tolak W2 sama dengan W1 tolak 2W2. Dan akhir sekali kita akan dapat W sifar sama dengan W1 tolak W2. Selesaikan menggunakan matriks agar lebih mudah. Kita ganti masukkan persamaan ini ke dalam matriks dan kita akan dapat seperti ini. Dan seterusnya ianya adalah sama dengan AB yang juga sama dengan W tolak B, W sifar tolak B dan juga B. Maka julat bagi gubahan T3 dengan T4 adalah W sifar tambah W1X tambah W2X kuasa 2, yang mana W sifar adalah sama dengan W1 tolak W2.
di mana ianya sama dengan W sifar tambah W1X tambah W2X kuasa 2 yang mana gubahan T3 dengan T4 bagi W sifar tolak W2 tambah W2 sama dengan W sifar tambah W1X tambah W2X kuasa 2. Lagi sekali, tentukan sama ada penjemaan linear tersebut adalah 1 ke 1. Daripada teorem 5.4, gubahan T3 T4 adalah penjemaan linear 1 ke 1 kerana gubahan T3 dengan T4 adalah 1 ke 1 jika dan hanya jika inti bagi gubahan T3 dengan T4 adalah sama dengan sifar P1. Saya akan membentangkan latihan 10 soalan 1C. Soalan yang pertama adalah untuk mendapatkan matriks piawai T3. Langkah ini dilakukan terhadap asas P2 iaitu 1xx kuasa 2. Jadi kita tahu yang Px memetakan kepada Px tambah 1. Kemudian masukkan asas P2 ke dalam Px tambah 1 dan apabila dikembangkan akan dapat 1x tambah 1 x kuasa 2 tambah 2x tambah 1. Kemudian dapatkan pemetaan asas P2 dan tuliskan hasil pemetaan tersebut sebagai gabungan linear asas-asas. Tuliskan pemala yang diperoleh sebagai lajur metrik. Maka T1 dipetakan kepada 1, kemudian Tx dipetakan kepada x tambah 1 dan Tx kuasa 2 dipetakan kepada x kuasa 2 tambah 2x tambah 1. Maka apabila pemala digabungkan, kita akan dapat matriks piawai T3 bersamaan dengan 100, 110, 121. Soalan yang kedua, jika penjemaan 1 ke 1, cari penjemaan songsangan T songsangan julat Ti kepada V. Mula-mula kita tunjukkan dulu sama ada T3 penjemaan 1 ke 1 atau tidak. Jadi andaikan T3 Px sama dengan T3 Qx. Untuk Px gunakan C0, C1, C2 sebagai pemala dan untuk Qx gunakan D0, D1, D2 sebagai pemala. Mengikut takrif, T3 Px sama dengan T3 Qx. Bandingkan persamaan tersebut dan kita dapat C0 sama dengan D0, C1 sama dengan D1, C2 sama dengan D2. Maka Px sama dengan Qx. Maka T3 adalah penjemaan 1 ke 1 dan songsangan T3 wujud. Kemudian dapatkan pula julat T dengan mengandaikan Wx sama dengan W0 tambah W1x tambah W2x kuasa 2. Unsur dalam julat T3 wujud suatu Px sama dengan A0 tambah A1x tambah A2x kuasa 2. Unsur dalam P2 sehinggakan T3 Px sama dengan W0 tambah W1x tambah W2x kuasa 2. Dari persamaan kita akan dapat A2 sama dengan W2, A1 sama dengan W1 tolak 2 W2 dan A0 sama dengan W0 tolak W1 tambah W2. Gunakan matriks untuk selesaikan persamaan ini. Untuk ini kita boleh gunakan OBP seperti yang sedemikian. Maka A0 sama dengan A0 W0 tolak W1 tambah W2, A1 sama dengan W2 tolak 2 W2 dan A2 sama dengan W2. Maka julat yang diperoleh adalah julat T bersamaan dengan P2. Kemudian songsangan T adalah daripada julat T kepada V. Tadi kita dapat julat T adalah P2 dan V kita juga adalah P2. Maka songsangan T adalah daripada P2 kepada P2 di mana T songsangan Px tambah 1 sama dengan Px iaitu A0 tambah A1x tambah A2x kuasa 2. Soalan 3. Dapatkan matriks penjemaan Ti asas BV dan Q. Lakukan terhadap asas P2 iaitu 1xx kuasa 2. Untuk dapatkan matriks penjemaan, dapatkan penjemaan bagi setiap unsur dalam set BV. Tuliskan penjemaan dalam bentuk gabungan linear V. Kemudian, tuliskan pemala yang diperoleh dalam gabungan linear sebagai vektor lajur dalam satu matriks. Jadi, T1 dipetakan kepada 1, Tx dipetakan kepada x tambah 1 dan Tx kuasa 2 dipetakan kepada x kuasa 2 tambah 2x tambah 1. Maka, matriks penjemaan T3 asas BV dan Q adalah 100, 010, negatif 1, 11. Soalan 4. Bagi pengoperator linear, dapatkan matriks penjemaan Ti asas Q dan BW dan Ti asas Q dan Q. Kita tahu yang T3 adalah pengoperator linear yang memetakan P2 kepada P2. Bagi mendapatkan matriks penjemaan T3 asas Q dan BW, langkahnya sama sahaja. Jadi, T1 dipetakan kepada 1, T1 tambah X dipetakan kepada X tambah 2, T1 tambah X tambah X kuasa 2 dipetakan kepada T tambah 3X tambah X kuasa 2. Maka
Matriks penjemaan T3 asas Q dan BW adalah 100, 110, 021. Jadi, matriks penjemaan T3 asas Q dan Q adalah 100, 110, 021. Seterusnya, soalan 2F dan juga 2G. Jadi untuk soalan 2F, jawab soalan berikut tentang HDT bagi vektor UV yang memetakan V kepada R. Jadi kita buktikan teorem 6.4. Jadi di sini kita perlu buktikan ada 4 pembuktian. Yang pertama, DUV lebih besar dan sama dengan sifar. Jadi kita buat DUV bersamaan dengan norma U tolak V. Dan norma U tolak V bersamaan dengan HDT U tolak V ke atas U tolak V. Maka di sini kita boleh gunakan aksiom yang keempat, iaitu sifat positif HDT U tolak V lebih besar dan bersamaan dengan sifar, dan HDT U tolak V bersamaan dengan sifar jika dan hanya jika V bersamaan dengan sifar. Maka di sini kita dapat buktikan bahawa DUV lebih besar dan sama dengan sifar. Soalan B, DUV bersamaan dengan sifar jika dan hanya jika vektor U bersamaan dengan vektor V. DUV bersamaan dengan norma U tolak V. Dan di sini bersamaan dengan HDT U tolak V. Dan di sini kita dapat selesaikan persamaan ni, dan kita U tolak V bersamaan dengan sifar dan vektor U bersamaan dengan vektor V. Maka DUV bersamaan dengan sifar jika dan hanya jika vektor U bersamaan dengan vektor V. Dan yang kedua, kita perlu buktikan vektor U bersamaan dengan vektor V jika dan hanya jika DUV. Jadi DUV bersamaan dengan DVV. Dan di sini kita boleh tukarkan kepada norma. Jadi bersamaan dengan norma V tolak V. Dan kita selesaikan dan menghasilkan norma sifar. Dan norma sifar bersamaan dengan HDT sifar. Dan bersamaan dengan sifar, maka di sini dapat dibuktikan vektor U bersamaan dengan vektor V jika dan hanya jika DUV bersamaan dengan sifar. Seterusnya, untuk buktikan teorem 6.4C, iaitu DUV bersamaan dengan DVU. Jadi di sini kita jadikan DUV bersamaan dengan HDT U tolak V. Dan kita gunakan aksiom yang pertama, iaitu symmetry. HDT U tolak V bersamaan dengan HDT V tolak U. Dan HDT V tolak U bersamaan dengan norma V tolak U. Dan bersamaan dengan DVU. Maka di sini dapat dibuktikan bahawa DUV bersamaan dengan DVU. Seterusnya kita ingin buktikan DUV lebih kecil dan sama dengan DUW tambah DVW. Jadi pertamanya kita buat DUV bersamaan dengan norma U tolak V. Dan seterusnya kita kena hadirkan W dalam persamaan ni. Jadi kita dapat norma U tolak W tambah W tolak V. Jadi sebab apa kita guna negatif W tambah W? Sebab negatif W tambah W bersamaan dengan sifar dan dia tidak mengganggu persamaan. Dan seterusnya kita guna ketak samaan segitiga untuk pisahkan kedua benda tersebut, iaitu kita gunakan ketak samaan segitiga norma U tolak W tambah W tolak V lebih kecil dan sama dengan norma U tolak W tambah norma W tolak V. Jadi kalau ikut ketak samaan segitiga, A dia adalah U tolak W dan B dia adalah W tolak V. Jadi norma U tolak W itu adalah bersamaan dengan DUW dan norma W tolak V itu bersamaan dengan DVW. Jadi di sini kita dapat buktikan DUV lebih kecil dan sama dengan DUW tambah DVW. Untuk soalan 2G, tunjukkan bahawa paksi Z adalah pelengkap ortogon bagi satah XY dalam ruang Euclidean R3 sehinggakan subruang W, iaitu set X, Y, sifar dalam R3 dan pelengkap ortogon bagi W dalam set sifar-sifar Z dalam R3.
Jadi yang pertamanya kita kena takrifkan set ini dalam bentuk vektor. Jadi takrifkan vektor A dalam X, vektor B dalam Y dan vektor C dalam Z. Jadi untuk tunjukkan Z pelengkap ortogon bagi satah XY, maka kita perlu darabkan W dengan pelengkap ortogon bagi W, iaitu kita guna hasil darab ke terdalam. Jadi kita darabkan setiap vektor dalam W dengan pelengkap ortogon bagi W. Jadi yang pertamanya kita gunakan HDT, A, B, sifar darab sifar, sifar, C. Maka kita dapat A darab sifar tambah B darab sifar tambah sifar darab C. Maka hasil dia dapat sifar. Maka setiap vektor dalam satah XY adalah ortogonal kepada paksi Z. Kerana hasil darab semua unsur menghasilkan sifar. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.